Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Yang dihormati semua peserta webinar Kesatuan Ulama Islam Sedunia dalam Sosiopolitik. Anjuran bersama Fakulti Pengajian Islam UKM, Terengganu Strategy and Integrity Institute TISIS dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, serta para hadirin dan hadirat sekalian. Tajuk yang diamanahkan kepada saya ini sangat luas maknanya dan ada paradok tersendiri dalam kita memahaminya, and sometimes become very problematic. Perbahasannya panjang, bergantung pada siapa yang menulisnya, dan tidak semestinya kita boleh bersetuju dengan takrifan atau pandangan mereka. Kepada pekaji dari luar, umpamanya seperti Royal Mayor dari Foreign Policy Research Institute, iaitu satu badan yang memberi pandangan polisi kepada pentadbiran Kerajaan Amerika Syarikat, yang menulis dalam artikelnya bahawa ada 3 strategi gerakan Islam untuk mencapai matlamat memperolehi kuasa bagi menubuhkan negara Islam. Pertama, menurut pandangan beliau, adalah tertumpu pada gerakan dakwah sebagai cara menyampaikan maklumat bagi mengajak orang Islam kembali kepada amalan beragama mengikut sunnah, dengan mengandaikan bahawa sekiranya semua orang beriman dalam atau menerima dakwah itu, maka dengan sendirinya matlamat kehidupan mengikut panduan agama akan tercapai dan sistem politik akan dengan sendirinya juga menjadi baik. Kedua, menurut pandangan beliau ialah di satu ekstrim lagi, di mana penggunaan daya fizikal, kekerasan untuk menukar atau merampas sesebuah negara dan menukarnya sesebuah negara itu sebagai negara Islam. Dalam kedua-dua strategi ini, beliau merumuskan bahawa ada masalahnya yang tersendiri, sebagaimana yang ditulis oleh beliau. The problem with these two strategies is that they are political in the sense that they seek power and transform society, while at the same time the political dimensions of the actions is denied. Manakala strategi ketiga ialah, sebagaimana yang ditulis oleh beliau, is to recognize the limitation of dakwah, reject the severe liabilities of violence, and embrace politics as a means to reform society and power relations while recognizing the existing order. Sebenarnya lebih mendekati apa yang banyak diambil oleh gerakan Islam yang berada di medan politik seperti Parti Islam Semasa PAS di Malaysia. Para hadirin sekalian, dalam ayat atau perkataan yang ditulis oleh beliau sebagai embrace politics as a means to reform society and power relations while recognizing the existing order juga telah membawa kita kepada isu-isu realistik yang perlu kita hadapi sebagai seorang ahli gerakan Islam dalam menguruskan sesebuah negeri atau sesebuah negara. Saya beri satu contoh. Dalam satu kunjungan hormat seorang duta sebuah negara yang maju ke pejabat Menteri Besar Terengganu, bertemu dengan saya yang menjadi kebiasaan kepada mereka untuk bertemu dengan menteri-menteri besar atau menteri-menteri. Pada ketika itu saya ditanya secara direct satu soalan. Beliau bertanya kepada saya,
we are very concerned with the lashing of so-called women to women, or in other words, lesbian act in the state of Terengganu recently. Cerita ini kira-kira pada akhir 2018, kata silap saya. Dan seterusnya beliau menyebut pada saya lagi, can you be more humane and avoid such an extreme punishment? Saya menjawab di hadapan beliau, I'm a legislator. The law is already there for ages. If I interfere with the rule of law, that will go against the very core fundamental of the separation of power as preached by the Western society, championed by yourself. Selepas itu dia terdiam dan ubah tajuk. Dalam satu dialog lain dengan seorang duta negara Eropah yang lain, dia menyatakan kepada saya, why on earth your party against the ratification of the International Convention of the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, or ICERD? Yang sama-sama kita tahu. Seterusnya beliau kata kepada saya, don't you think that ICERD is a good thing for Malaysia? Saya menjawab pada beliau, don't you think we have many other pressing issues on our table, such as bread and butter issue of the locals, the poverty eradications, and etc. Even so, let's say for the sake of arguments, if you really want to consider ICERD, don't you think that more public and civil engagement are needed before any such big decision be made? Dia pun tukar tajuk juga. Ini nak menunjukkan kepada kita betapa berada dalam pentadbiran kerajaan atau menjadi pentadbir pada sesebuah negeri atau negara akan berdepan dengan suasana yang sedemikian. Embrace politics as a means to get the power and to implement dasar-dasar yang ingin kita laksanakan. Ada kalangan sarjana barat menggambarkan istilah Islamisme dengan mengikut pandangan mereka yang meletakkan gerakan Islam sebagai kelompok fundamentalis atau radicals. Untuk memahami cara kalangan ini menganalisa, lihat saja contoh awalan ringkasan seorang penyelidik Irabasa pada kira-kira pada tahun 2007 dalam kertas cadangan perubahan polisi kepada Jabatan Negara Amerika Syarikat. Beliau menyebut dalam ringkasan beliau bahawa over the past 2 decades, radical and dogmatic interpretations of Islam have gained ground in many Muslim societies. Through the threat of violence, radical Islamists have intimidated or silenced moderate and liberal Muslims who espouse the key principles of democratic culture, including recognition of human rights, respect for diversity, acceptance of non-religious sources of law, and opposition to terrorism. Penggunaan kata nama moderate and liberal Muslim oleh beliau dan rakan-rakan beliau yang lain, dan who espouse the principles of democratic culture, including recognition of human rights, respect for diversity, acceptance of non-religious sources of law. Perkataan ini adalah mempunyai konotasi yang mengelirukan terhadap peranan sebenar yang difahami oleh pimpinan gerakan Islam. Asas yang disebut sebagai recognition of human rights, respect for diversity, acceptance of non-religious source of law adalah difahami secara berbeza antara kalangan pengkaji barat ini dengan hakikat yang difahami oleh gerakan Islam. Seperti PAS yang mengambil jalur politik sebagai sebahagian dari cabangan perjuangannya. Satu hakikat yang perlu kita akui ialah gerakan Islam mempunyai
dinamisme perjuangan dan corak pergerakan yang berbeza-beza mengikut sosiodemografi, kedudukan geografi dan perubahan masa. Sebuah negara A tentulah berbeza dengan negara B. Sikap pengkaji atas sejarah Barat dari Timur, sebagaimana yang saya sebut di atas tadi, yang merangkumkan semua gerakan Islam yang mengambil jalur politik dalam sistem demokrasi moden yang ada di dunia ini sebagai sama, seolah-olah selaras kaedah gerak kerja mereka, seolah-olah mereka semua gerakan Islam ini mengambil political view yang sama, adalah suatu kesilapan yang besar. Dasar asas mungkin ada yang sesuai dianggapkan selaras atau sama di kalangan gerakan Islam ini. Tetapi pendekatannya, the approach adalah sangat berbeza mengikut geografi, kedudukan sesebuah negara, sosial budaya, struktur masyarakat dan berbagai fleksibiliti yang mesti diambil kira dalam gerak kerja sesebuah gerakan Islam yang mengambil jalur politik dalam negara-negara yang berkenaan ini. Apatah lagi maksud yang difahami oleh Islam dalam menafsirkan makna kod sistem politik dan kehidupan yang berkait dengan kehidupan abadi, unquote, juga berbeza dengan kefahaman political systems and political Islam dari kacamata pengkaji barat seperti Olivier Roy dan Bernard Lewis dan lain-lain. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang sendiri sebagai pimpinan utama gerakan Islam di dunia, terutama dunia Islam, yang bersama dalam politik demokrasi dan bernegara ini telah memperincikannya dalam buku beliau yang bertajuk Islam dan Demokrasi, yang wajar dinilai oleh pengkaji barat ini dalam memahami peranan gerakan Islam dalam pentadbiran sesebuah kerajaan atau negara. Kelompok pimpinan gerakan Islam yang menyertai sistem politik, demokrasi dan pentadbiran bernegara juga sedar bahawa wujud kalangan yang mutasyaddid atau melampau atau ekstrim, atau juga kalangan yang hanya memilih pendapat fiqh yang paling kuat sahaja dalam ruang lingkup perlembagaan negara sedia ada dan tidak memberi ruang atau tidak meraihkan pendapat fiqh yang kurang kuat dalam pendekatan mereka. Dan tentunya struktur perlembagaan dan kenegaraan setiap negara yang ada di dunia ini berbeza-beza, hatta di kalangan negara umat Islam sekalipun. Walaupun begitu, apa yang saya sampaikan kejap tadi bukan bermaksud sebahagian daripada kertas ini untuk mempericikan dan membahaskan perbezaan kefahaman dan definisi peranan gerakan Islam atau apa itu sesebuah gerakan Islam dalam pentadbiran bernegara. Para hadirin sekalian, pengamalan sistem demokrasi yang berbeza-beza dalam negara umat Islam di dunia ini juga menjadi faktor yang membentuk sesebuah gerakan Islam dan mensyaratkan gerakan Islam untuk beradaptasi, to adapt themselves dalam faham Islamis prinsip thawabat wal murunah atau thawabit wal mutaghayyirat, iaitu tetap dan fleksibel, adalah menjadi akar penentuan sesebuah gerakan di samping menentukan aulawiyat dalam tindakan mereka. Dalam bahasa moden ini disebut sebagai keutamaan atau priorities. Di negara-negara maju juga, negara barat atau timur, negara maju ini juga mempunyai priorities mereka yang tersendiri. Maka tentunya gerakan Islam di seluruh dunia mempunyai dinamikanya yang tersendiri. Inilah antara cabaran terbesar terhadap ahli gerakan Islam, iaitu bagaimana melakukan perubahan, adaptasi
dan sistem pentadbiran dan perkariran mereka untuk memasukkan elemen sistem pentadbiran dan kenegaraan dalam proses melahirkan ahli gerakan Islam yang mampu untuk menterjemahkan kefahaman atau fikrah kepada tindakan dan seterusnya menjadi pimpinan kerajaan yang berjaya menterjemahkan sistem Islam ke dalam realiti bernegara di zaman moden ini. Ungkapan dan retorik ucapan politik semata-mata yang selalu kita dengar sebelum ini sebagai contohnya Islam is a way of life dan Islam adalah penyelesai masalah kehidupan dan boleh memandu kehidupan tidak mencukupi tanpa ahli-ahli gerakan Islam mengambil langkah konkret untuk menjadikannya suatu realiti. Persoalannya adalah bagaimana menterjemahkan kesyumulan Islam ke dalam kehidupan sehingga menzahirkan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konteks fiqh waqi' dan fiqh an-nusus perlu dikuasai oleh gerakan Islam dalam membawa agenda cara hidup Islam dalam individu, keluarga dan masyarakat dan negara. Ini belum lagi mengambil kira fiqh minoriti terhadap gerakan Islam yang menjadi minoriti di sesebuah negara. Namun, persoalan teks dan konteks ini mengambil masa yang agak panjang wacananya untuk diadaptasikan oleh gerakan Islam dalam menguruskan sesebuah negara. Prosesnya panjang dan pergolakan pemikiran serta pendekatan ini menjadi perdebatan dan wacana yang panjang dalam generasi gerakan Islam. Pelbagai pengalaman gerakan Islam luar negara yang dapat kita perhatikan, begitu majoritinya sudah menerima sistem demokrasi sebagai alat untuk melaksanakan agenda Islamisasi. Para hadirin sekalian, gerakan Islam yang berada dalam pemerintahan kerajaan adalah memikul bebanan yang berat dalam membawa tata kelola kerajaan yang baik atau good governance di sesebuah negara. Tata kelola kerajaan yang baik boleh diwujudkan apabila gerakan Islam melaksanakan peranan berikut. Yang pertama, mewujudkan kestabilan politik dalam dan luar negara. Yang pertama juga adalah menyatupadukan umat Islam dan rakyat, di mana fasa madani dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan asas kepada gerakan Islam dalam pembentukan sesebuah kerajaan, terutamanya setelah memenangi sesebuah proses pilihan raya. Perkara pertama adalah fasa penyatuan umat Islam dan warga negara dalam memastikan kestabilan politik dapat diwujudkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatukan umat Islam kaum Aus dan Khazraj di Madinah yang digelar sebagai Ansar. Kemudiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat Islam di Madinah dengan umat Islam dari Makkah atau Muhajirin. Ini adalah fasa penyatuan ummah sesama umat Islam. Kemudiannya umat Islam ini pula disatukan
bersama masyarakat bukan Islam seperti Yahudi, Nasrani dan musyrikin dalam Piagam Madinah atas nama mempertahankan negara. Tindakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah menyebabkan Madinah mempunyai kestabilan politik dan suasana negara menjadi aman, damai, aman sejahtera. Pengkritik di kalangan sarjana juga senantiasa membezakan struktur masyarakat dan negara di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan struktur kehidupan di zaman moden ini. Di sini sekali lagi bermula satu salah faham di kalangan mereka. Apabila mereka membayangkan seolahnya gerakan Islam dan pimpinannya tidak memahami keadaan yang berbeza ini. Keadaan zaman mungkin berbeza, tetapi prinsip tidak berubah. Ini menyebabkan di kalangan mereka itu beranggapan bahawa gerakan Islam tajdid yang ada pada zaman ini tidak sesuai untuk mentadbir negara di era moden ini. Tidak dinafikan bahawa kekeliruan ini timbul akibat dari ada kumpulan yang menggunakan nama Islam dan mempunyai pendekatan yang keras atau mutasyaddid dan dilihat ekstrim. Oleh yang demikian, tindakan merangkumkan semua organisasi ini sebagai satu kelompok yang sama adalah satu lagi kesilapan kepada pengkaji daripada luar ini. Bermula dengan penyatuan sesama umat Islam, seterusnya perpaduan antara umat Islam dengan orang bukan Islam. Dalam konteks ini adalah warga negara dalam sesebuah negara atau negara Malaysia ini, di mana dalam konteks Malaysia ini PAS sebagai tonggak politik gerakan Islam sedang menggerakkan agenda menyatu padukan umat Melayu Islam tanpa meninggalkan kerjasama dengan kelompok bukan Islam yang tidak ekstrim. Usaha ini penting bagi menjamin kestabilan politik dan memelihara agama yang berdepan dengan ancaman pelbagai kelompok dan juga pemikiran yang ada pada waktu ini. Dalam masa yang sama, kestabilan ini juga perlu untuk memperkemaskan ketatanegaraan yang semakin luntur dalam negara kita ini. Yang kedua yang diambil tindakan oleh gerakan Islam seperti PAS dalam pentadbiran kerajaan ini adalah mengamalkan budaya politik matang dan sejahtera, di mana penyatuan dan kestabilan politik boleh dicapai apabila semua pihak mengamalkan politik matang dan sejahtera yang mengutamakan politik rasional dan profesional serta meletakkan kesejahteraan rakyat dan negara sebagai keutamaan dalam sebarang tindakan politik. Politik matang dan sejahtera ini merupakan politik berasaskan prinsip politik damai dan diplomasi politik dan politik solusi atau political solution, politik yang mengutamakan rakyat, politik benar dan jujur, dan politik dakwah serta amar ma'ruf nahi munkar. Kita berdepan dengan tipikal politik yang ada pada waktu ini yang mendahulukan aksi-aksi yang populis yang kadangkala boleh mengganggu gugat kestabilan politik. Dan ini wajar dielakkan, bahkan sepatutnya boleh diambil langkah pencegahan. Sebarang permasalahan yang wujud dalam melaksanakan proses politik damai dan sejahtera ini mesti dirunding dan diselesaikan secara syura di meja persidangan
mahupun pertemuan. Orientasi politik bertemu dan berbincang ini semakin menghilang, menyebabkan institusi politik berdepan dengan defisit keyakinan rakyat. Maka tentunya gerakan Islam seperti PAS mesti bersedia dan membuka tangan untuk berunding dengan mana-mana pihak yang tidak bertentangan dengan prinsipnya. Para hadirin sekalian, seterusnya adalah berkenaan dengan kerajaan teknokrat, di mana sebagaimana tuntutan Islam, setiap amanah dan jawatan mesti diserahkan kepada mereka yang pakar dalam bidangnya. Begitu juga penjawatan politik juga semestinya dipandu oleh mereka yang mahir dalam bidang masing-masing atau bidang-bidang yang tertentu. Kemunculan kabinet teknokrat ini akan menonjolkan peranan pentadbir-pentadbir, menteri-menteri, timbalan menteri yang tahu dalam bidang tugas masing-masing dan mereka lebih fokus melaksanakan kerja daripada terus bermain politik tanpa menyelesaikan masalah rakyat. Kestabilan dan kompetensi sesebuah negeri dan kementerian sebenarnya membawa kepada kestabilan kerajaan dan juga kestabilan politik. Seterusnya adalah bagaimana peranan gerakan Islam ini dalam mengekalkan kestabilan hubungan antarabangsa. Kerana kestabilan dalam negara kita sendiri tidak bermakna apa-apa sekiranya di mata antarabangsa kita gagal memainkan peranan untuk sama-sama mengembalikan kestabilan, terutama di rantau dan juga di luar daripada rantau kita. Apatah lagi negara kita dikelilingi oleh negara jiran dan kuasa besar dunia. Maka politik, kestabilan serantau dan antarabangsa juga sangat penting dan perlu diberi perhatian oleh gerakan Islam dalam kerajaan. Hubungan baik dengan setiap negara mesti dijaga dan dalam masa yang sama perlu dielakkan campur tangan asing dalam urusan dalam negara, terutamanya yang melibatkan isu-isu politik dalam negara mereka masing-masing. Tindakan menjemput campur tangan asing dalam urusan dalaman negara akan berakhir dengan kehancuran sesebuah negara tersebut. Semua ini adalah untuk menjamin kestabilan politik dan keamanan negara. Inilah keutamaan yang perlu diberi perhatian yang ditumpukan oleh gerakan Islam dalam pentadbiran sesebuah negara. Seterusnya adalah berkait dengan pemerintahan yang berkebajikan dan adil. Bagaimana sesebuah gerakan Islam yang berada dalam pentadbiran kerajaan haruslah turut sama memahami keberadaan mereka untuk melaksanakan kerajaan yang berkebajikan dan adil, di mana berkebajikan dan keadilan merupakan suatu intipati kepada gerakan Islam yang menjadi kerajaan dalam sesebuah negara. Bahkan ini adalah titik temu antara kumpul tuntutan agama dan tuntutan rakyat. Islam mewajibkan kerajaan untuk menjaga kebajikan rakyat dan memerintah dengan penuh keadilan. Dua perkara ini juga menjadi tuntutan dan kehendak rakyat dalam memilih sesebuah kerajaan. Oleh yang demikian, bagi mencapai pemerintahan berkebajikan dan adil, maka gerakan Islam perlu menekankan 4 aspek utama ini. Iaitu yang pertama, pembangunan pendidikan rakyat. Permulaan kepada keadilan ini adalah pendidikan. Proses pencerahan atau enlightenment sebenarnya dimulakan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang membawa cahaya untuk menerangi kegelapan jahiliah duniawi dan membawa mereka kepada cahaya ukhrawi. Pendidikan mesti dijadikan agenda utama gerakan Islam dalam pentadbiran sesebuah negara. Semua rakyat mesti diberikan pendidikan, terutamanya pendidikan asas hinggalah kepada pengajian tinggi, agar mereka dalam mengenali dan memahami agama Islam dan melahirkan seramai mungkin tenaga pakar yang akan mengangkat negara dalam pelbagai bidang. Yang kedua adalah berkait dengan negara berkebajikan. Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang telah memperkenalkan konsep negara berkebajikan yang dilihat lebih besar konsepnya berbanding negara kebajikan atau welfare state yang dipahami dan diamalkan di negara-negara barat. Konsep ini mengambil intisari dari ayat ta'awun. Kebajikan ini bukan hanya tugas kerajaan kepada rakyat. Rakyat tidak dibangunkan dengan kebergantungan penuh kepada kerajaan dalam perihal kebajikan ini. Namun, negara berkebajikan membawa semua pihak, sama ada kerajaan, rakyat, kalangan korporat, pihak swasta maupun NGO sebagai penyumbang antara satu sama lain untuk membentuk satu ekosistem ekonomi yang stabil. Semua mempunyai peranan mereka yang tersendiri, mungkin di sektor yang sama atau sektor yang berbeza-beza. Yang ketiga yang perlu diambil tindakan adalah berkenaan dengan keadilan undang-undang dan sistem perundangan. Pemerintahan yang adil dapat diwujudkan apabila mempunyai dan dapat melaksanakan undang-undang secara saksama. Bagi gerakan Islam, undang-undang yang adil untuk manusia datang daripada Tuhan yang menciptakan manusia. Perundangan ini penting sebagai sempadan kepada manusia dan juga menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan yang teratur dan sejahtera. Undang-undang Islam perlu dilihat dari aspek perundangan dengan menyeluruh. Ia tidak hanya melihat melalui neraca hukuman atau tindakan pembalasan semata-mata, tetapi juga suatu didikan, pengajaran serta melahirkan rasa gerun kepada masyarakat di luar sana. Aspek deterren dalam perundangan semakin terhakis, menyebabkan orang tidak lagi takut melakukan jenayah. Proses memperundangkan atau taknin hukum Islam menjadi perjuangan yang panjang kepada gerakan Islam. Ianya tidak mudah, terutama dalam proses untuk mengadaptasikan dengan undang-undang yang sedia ada. Masyarakat yang begitu kompleks, kefahaman yang berbagai-bagai. Namun yang lebih utama adalah dari sudut pelaksanaannya yang bijaksana dan saksama. Undang-undang yang baik jika tidak dilaksanakan dengan baik akan menatijahkan keburukan juga. Strategi, taktik dan pelbagai cara yang hikmah perlu dilaksanakan dalam mengkononkan undang-undang ini sehingga boleh menjadi suatu undang-undang yang diterima dan difahami oleh rakyat. Yang keempat adalah integriti sebagai jantung pemerintahan sesebuah negara atau negeri.
Semua peranan yang disebutkan di atas tadi mesti disolami dengan nilai integriti yang tinggi. Integriti adalah maruah bagi gerakan Islam kerana tanpanya tiadalah nilai gerakan Islam dibandingkan dengan gerakan dan pertubuhan yang lainnya. Integriti ini menjadi syarat kepada segala pelaksanaan peranan gerakan Islam dalam kerajaan. Permasalahan yang timbul dalam sesebuah kerajaan adalah kerana pelaksanaannya yang tidak cekap, tidak menyeluruh, dan antara lainnya kerana tiadanya integriti dalam kalangan pelaksana. Namun dalam pemerintahan Islam, penyelewengan, rasuah dan salah guna kuasa adalah suatu jenayah dan dosa besar. Sikap integriti yang lahir daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti disemarakkan agar segala inisiatif kerajaan berjaya sampai pada sasaran yang sepatutnya. Hal ini tidak mudah, tetapi memerlukan political will, komitmen, kefahaman semua pihak yang boleh dilaksanakan dalam negara kita ini. Kaedah dan proses pelaksanaan peranan-peranan ini. Peranan yang besar ini mesti dilaksanakan dengan strategi yang tersusun dan teratur. Proses pelaksanaannya memerlukan perancangan yang teliti, berstrategi dan proses penambahbaikan di setiap kesempatan. Gerakan Islam akan dapat bertahan sekiranya memahami kaedah dan proses pelaksanaan ini. Yang pertama yang perlu diambil kira adalah Fiqh 5, di mana bagi menyusun dan keutamaan dan keperluan mendesak atau aulawiyat ini perlu gerakan Islam perlu mendalami Fiqh 5, iaitu Fiqh aulawiyat atau keutamaan, Fiqh muwazanat, pertimbangan, Fiqh ma'alat atau implikasi, Fiqh an-nusus, teks dalil, dan Fiqh waqi' atau konteks dan realiti. Pemahaman our understanding terhadap fiqh ini, di mana gerakan Islam dapat menyusun dan meletakkan keutamaan daripada tuntutan-tuntutan yang ada berdasarkan pada faktor-faktor tertentu. Ini sekaligus akan menjadikan gerakan Islam lebih tenang dan bersedia untuk bergerak dalam melaksanakan peranannya. Yang kedua yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan ini adalah kaedah tadarruj atau berperingkat. Kaedah ini adalah mengikut kaedah penurunan Al-Quran kepada manusia, iaitu dengan cara tadarruj atau berperingkat. Pelaksanaannya mestilah dibuat secara step by step dan tidak gopoh-gapah melaksanakannya, terutama perkara yang di luar jangkauan. Bahkan kaedah ini lebih mudah diterima oleh kalangan rakyat berbanding dengan kaedah secara mengejut dan perubahan secara drastik. Pastinya kesabaran yang tinggi diperlukan untuk melakukan sebarang perubahan dan penambahbaikan agar mampu diterima secara bersistem oleh rakyat. Semua pendekatan di atas yang saya sebutkan tadi adalah selaras dengan perlembagaan negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dan polisi Islam yang telah dirangka. Seterusnya adalah kaedah usul fiqh yang mengambil kaedah kalau tidak dapat semua, jangan tinggal semua. Kaedah ini mesti difahami dengan kekangan dan kelemahan-kelemahan yang ada, yang mungkin akan memaksa gerakan Islam menggunakan setiap kesempatan untuk melaksanakan semaksimum mungkin peranan yang diberikan. Kaedah ini bukan sebagai alasan untuk tidak melaksanakan, namun ianya adalah sebagai suatu keazaman untuk melaksanakan sesuatu agenda besar dalam ruangan yang sempit ataupun halangan-halangan yang tertentu. Dalam ruangan yang kecil itu, kita tetap melaksanakan apa yang mampu dimuatkan,
walaupun masih belum dilaksanakannya secara menyeluruh. Kesimpulannya, para hadirin sekalian, gerakan Islam mempunyai peranan yang besar dalam sesebuah pentadbiran negara. Peranannya yang paling utama adalah untuk memastikan governance atau good governance, memberikan kesejahteraan dan keselamatan kepada rakyatnya secara adil dan saksama. Dalam satu kajian yang dijalankan oleh suatu entiti antarabangsa seperti Pew Research Center pada tahun 2012, walaupun agak lama, hampir 10 tahun yang lalu, terhadap satu persoalan, apa yang dimahukan oleh umat Islam di negara-negara mereka, telah merumuskan bahawa majoriti umat Islam, mereka mengkaji di negara-negara umat Islam ini, bahawa majoriti umat Islam mahukan a good demokrasi, kebebasan peribadi atau personal freedom yang tentunya berbeza dengan fahaman liberal, dan kesaksamaan gender atau gender equality, dan keadaannya tidak sama antara negara-negara umat Islam dan meletakkan peranan Islam dalam kehidupan politik mereka. Islam sebagai dalam kehidupan politik mereka juga dianggap sebagai penting. Perjalanan melaksanakan peranan ini pastinya menyebabkan gerakan Islam berhadapan dengan pelbagai cabaran, masalah dan kekangan yang ada, sama ada pada sistem pemerintahan maupun pada kemampuan individu. Oleh kerana itu, peranan yang besar ini perlu digerakkan secara tersusun dan berstrategik, ibarat menarik rambut dari tepung. Sekianlah saja apa yang saya nak sampaikan pada hari sekian. Sekianlah saja apa yang ingin saya sampaikan kepada semua hadirin dan hadirat sekalian. Moga-moga ia memberi manfaat kepada kita semua dan menguatkan iltizam kita untuk melakukan suatu perubahan dalam negara kita ini ke arah kebaikan yang berpanjangan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.